apabila Menteri Pertahanan Israel waktu itu Ariel Sharon mendiam, sudah meninggal dalam keadaan yang sangat tragis pada tahun 2000. Beliau telah melakukan satu bentuk provokasi yang boleh dilihat sebagai melintas garisan merah, was the red line, iaitu dengan menceroboh Masjid Al-Aqsa. Beliau telah masuk ke perkarangan Masjid Al-Aqsa dengan 2000 tentera Israel, dan ini telah menimbulkan suatu kemarahan yang amat sangat sehingga tercetus Intifadah yang kedua. Intifadah yang kedua ini natijahnya adalah Israel terpaksa keluar daripada Gaza. Ada lebih kurang 125 penempatan haram Yahudi di Gaza, dan hasil daripada Intifadah yang kedua ini natijahnya ialah mereka telah mengusungkan semua penempatan-penempatan ini dan keluar daripada Gaza. Dan arti kata yang lain, Gaza menjadi sebuah daerah yang bebas daripada penjajahan dan pendudukan Israel bermula pada tahun 2005, setelah ianya dikuasai dalam perang tahun 1967. Walaupun Gaza tidak lagi dijajah oleh Israel, tapi Israel telah mengenakan satu tindakan yang jauh lebih dahsyat, iaitu mengenakan sekatan ekonomi dan kepungan. Akibat daripada kemenangan Hamas dalam pilihan raya legislatif yang pertama pada tahun 2007, jadi atas reaksi, dia telah mencetuskan satu reaksi bukan saja di kalangan Fatah ataupun yang menerangi PLO sebelum itu, tapi Israel bersama dengan Kesatuan Eropah, bersama dengan US, bersama dengan Rusia, bersama dengan PBB, membentuk satu platform yang dinamakan sebagai Kuartet 4 kuasa besar ini telah bersetuju untuk mengenakan sekatan ekonomi dan juga kepungan ke atas Gaza semata-mata kerana Hamas menang pilihan raya yang mereka rancang dan harapkan Fatah yang akan keluar sebagai pemenang, tapi sebaliknya Hamas yang keluar sebagai pemenang. Jadi mereka tidak dapat menerima kenyataan ini, lalu mereka telah mengkhianati rakyat Palestin dan mengenakan sekatan ekonomi dan kepungan. Itu yang kedua. Maka Intifadah yang ketiga ini insya-Allah akan mencetuskan satu natijah yang jauh lebih besar. Yang ini yang diterangkan oleh Khalid Mish'al dalam pertemuan-pertemuan yang diatur. Intifadah yang ketiga ini tercetus kerana Israel telah berusaha untuk melaksanakan suatu ketetapan atau satu peraturan yang diputuskan pada tahun lepas, iaitu untuk membahagikan Masjid Al-Aqsa kepada dua. Berarti sebahagian daripada masjid akan diserahkan kepada orang-orang Yahudi untuk menjadi tempat ibadah mereka, dan juga akan itu dari sudut fizikalnya dan juga dari sudut temporalnya, dari sudut waktu. Maka ada sebahagian waktu di mana umat Islam tidak boleh berada di dalam masjid, kerana masjid akan menjadi bilik eksklusif orang-orang Yahudi pada waktu tersebut. Dan jangan kita ingat bahawa ini mustahil, kerana mereka telah pun melakukannya di beberapa buah masjid yang lain, terutama sekali Masjid Ibrahimi di Hebron ataupun Al-Khalil. Kita tahu pada tahun 1995 berlaku pembunuhan pada waktu subuh dalam bulan Ramadan. Orang sedang bersembahyang berjemaah, maka datang masuk seorang tentera Israel dan telah menembak bertubi-tubi, membunuh lebih daripada 50 ahli jemaah. Ketika itu mereka sedang rukuk dan sujud. Dan seperti biasa, tentera ini dikatakan tidak siuman dan sebagainya. Akhirnya masjid ini dipecahkan dua. Sebahagian daripadanya ditukar menjadi sinagog, sebahagian lagi kekal menjadi sebuah masjid. Dan masjid ini namanya Masjid Ibrahimi. Kenapa dinamakan Masjid Ibrahimi? Kerana di sinilah letaknya makam Nabi Ibrahim AS. Dan makam Nabi Ibrahim AS sekarang ini berada di bahagian sinagog, iaitu masjid yang telah dibagi dua. Jadi oleh kerana tindakan ini cuba untuk dikuatkuasakan ke atas Masjid Al-Aqsa yang dianggap sebagai the red line, ataupun garisan merah, maka apabila cuba dikuatkuasakan, pemuda dan pemudi Palestin telah bangkit untuk mempertahankan masjid.
Dan mereka menggelarkan diri mereka sebagai Al-Murabitun, Al-Murabitat, iaitu mereka yang berjuang, yang berperang di barisan depan untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa supaya ianya tidak dibahagi dua. It will remain undivided, ya. Itu kempen yang ditegaskan, yang viralkan di seluruh dunia. It will remain undivided. Masjid Al-Aqsa mosque will remain undivided. It will remain intact as a sacred mosque for the Muslims, ya. Jadi kebangkitan ini yang telah berlangsung selama 70 hari, bermula daripada bulan Oktober. Bermula daripada bulan Oktober kita menyaksikan tindakan biadab tentera Israel menceroboh masjid, menghalau dan menangkap para jemaah, mencemarkan masjid, membakar sebahagian daripada beberapa bahagian masjid termasuk mimbarnya, ya. Dan pemuda-pemudi inilah yang berdiri teguh untuk memastikan bahawa masjid tetap tidak akan dikuasai oleh Zionis Israel. Ini sedang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, dan malanglah ya, kalau kita tidak menyedari masjid yang ketiga yang paling suci bagi umat Islam berada dalam keadaan yang amat berbahaya, ia terancam seperti itu. Itu kita berharap kita selepas ini akan mengikuti perkembangan ini dengan rapat dan sentiasa mendoakan mereka dan sentiasa menyokong mereka. Alhamdulillah, Murabitun ataupun Murabitat ini bertambah jumlahnya daripada 100 pada peringkat awal meningkat menjadi 500. Sekarang ini 2000 orang siap berada di persekitaran masjid untuk memastikan bahawa masjid tetap tidak akan diambil alih dan dibahagikan seperti mana yang dicita-citakan oleh Israel. Alhamdulillah, setakat ini Israel gagal untuk melaksanakan projek pembahagian masjid ini, ya. Dan harga yang kita bayar, yang sahabat-sahabat kita bayar adalah cukup besar. Setakat ini 120 orang sudah pun menemui syahidnya, ya. Hampir 14,000 sudah tercedera, ya, dengan pelbagai kecederaan ringan dan berat, dan 2,500 termasuk kanak-kanak, ya, semuda 8 tahun dipenjarakan, wanita dan kanak-kanak. 2,500 tahanan ini adalah merupakan tahanan yang baru. Ini tidak termasuk mereka yang sudah dipenjarakan sejak sekian lama, yang jumlahnya mencecah ribuan, ya. Jadi 2,500 ini adalah tahanan baru. Sebahagiannya adalah kanak-kanak yang berusia semuda 8 tahun yang sekarang ini berada di dalam penjara Israel. Kerana apa? Kerana mereka ini berjihad untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Jadi tuan-tuan, inilah yang disampaikan oleh saudara Khalid Mish'al dan delegasinya yang merupakan Biro Politik Hamas, ya, di mana beliau telah menyeru, ya, bantuan dalam 3 bentuk. Yang pertama, sudah tentu bantuan dalam bentuk doa, yang diikuti dengan bantuan kewangan, ya, sebab mereka memerlukan, ya, mereka memerlukan sokongan kewangan. Sebahagian daripada mereka yang syahid, ya, keluarga mereka perlu meneruskan penghidupan, bahkan perlu meneruskan perjuangan, ya. Suami ataupun ayah mereka yang telah syahid, bahkan kali ini yang syahid bukan sahaja lelaki tetapi juga wanita, ya. Kita lihat pada kali ini kebangkitan rakyat Palestin yang merupakan suatu popular uprising, ya, sebagaimana intifadah pertama dan intifadah kedua, satu popular uprising yang telah menyatukan seluruh rakyat Palestin. Kali ini kebangkitan ini bukan dicetuskan oleh mana-mana kecenderungan politik, bukan dicetuskan oleh mana-mana fraksi, tetapi seluruh rakyat Palestin tanpa mengira umur, tanpa mengira kecenderungan politik, mereka telah bersama, bersatu hati, bergabung tenaga untuk memastikan Masjid Al-Aqsa terus utuh dan tidak akan dibahagikan, tidak dikhianati dan tidak dicemari oleh musuh-musuh Zionis Israel. Jadi alhamdulillah, ya, kebangkitan ini atau intifada ini perlu kita sokong dalam bentuk kewangan, dan kami telah mengambil peluang dan kesempatan ini, ya, untuk menyerahkan sebanyak 60,000
US dollar. 30,000 US dollar daripada Pertubuhan Ikram dan 30,000 US dollar daripada Aqsa Sharif My Care. Dan ini adalah khusus untuk Murabitun. Ya, kita setakat ini alhamdulillah telah menyerahkan sebanyak 58 juta ringgit ya, sejak 4 tahun yang lalu kepada perjuangan Palestin dengan kutipan hampir lebih daripada 1 juta, 1.3 juta purata sebulan. Inilah sokongan yang diterjemahkan oleh rakyat Malaysia kepada perjuangan Palestin. 1.3 juta ringgit kutipan sebulan without bill, alhamdulillah setakat ini. Dan sebahagian daripada sumbangan yang datang daripada tuan-tuan dan perempuan kita salurkan untuk tujuan yang amat penting ini. Ya. Para Murabitun ini jumlahnya 2,000 memerlukan sokongan keuangan daripada kita untuk memastikan masjid tetap utuh. Ingat, ini bukan sembarangan masjid ya. Masjid ini sudah ditawan sejak tahun 1967 dalam perang 6 hari. Sejak daripada tahun 1967 masjid ini dikepung, masjid ini diduduki oleh Israel dan Israel menentukan siapa yang boleh masuk ke dalamnya, siapa yang tidak dibenarkan. Bahkan Israel telah mendirikan separation wall, tembok pemisah di beberapa buah pekan, sehingga ada sebuah pekan tu Abu Dis ya, lebih kurang 4 km daripada masjid. Penduduk pekan Abu Dis ni langsung tidak dibenarkan untuk memakmur ataupun menziarahi masjid langsung ya. Mereka telah mengenakan sekatan. Sebab itu kita minta lah ya, tuan-tuan dan puan-puan supaya semak baliklah ya. Semak balik kecenderungan untuk menziarahi Masjid Al-Aqsa ni. Apa implikasinya apabila Israel membuka ruang ini untuk masjid ini diziarahi oleh umat Islam daripada seluruh dunia, tetapi menutup masjid ini daripada rakyat Palestin, orang yang paling berhak untuk memakmurkan masjid ini. Mereka adalah ahli karya masjid ini ya. Sebenarnya ada suatu agendanya adalah normalization. Israel mempunyai hubungan diplomatik. Israel mempunyai hubungan diplomatik dengan beberapa negara Arab. Maka rakyat negara-negara Arab tersebut seperti Jordan contohnya memang dibenarkan untuk memasuki masjid kerana untuk memulihkan hubungan dengan negara-negara Arab yang bermusuhan dengan Israel sebelum ini. It's a process of normalization. Dan suka atau tidak, Malaysia adalah antara penyumbang yang ke-10 di dalam sektor pelancongan Israel disebabkan oleh aktiviti-aktiviti menziarah masjid. Jadi bukan kita rayulah ya. Kita rayu semak balik ya. Bagaimana umat Islam daripada negara lain dibenarkan masuk sedangkan rakyat Palestin dihalang ya. Mereka yang bermati-matian berada di barisan depan sehingga menggadaikan nyawa mereka demi mempertahankan kemuliaan masjid. Masjid ini adalah eksklusif untuk umat Islam. Ya, tidak boleh kompromi. Kita tak boleh kompromi dalam hal ini. Maka berilah sokongan. Berilah sokongan dalam bentuk kewangan, dalam bentuk sikap, dalam bentuk berjuang bersama dengan mereka dengan memberikan sumbangan kewangan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah inilah bentuk sokongan yang diperlukan sangat pada waktu ini di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis. Kerana menurut Khalid Ishal, sekiranya intifadah yang ketiga ini dapat dikekalkan, maka ianya akan merupakan satu lagi landmark, satu lagi batu tanda perjuangan Palestin. Yang pertama, lahirnya Hamas. Yang kedua, Gaza dapat dikembali atau dibebaskan, Israel berundur daripada Gaza. Yang ketiga, insya-Allah Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan dan pendudukan Israel dapat ditamatkan. Maknanya ajal Israel adalah hampir. Sebab itu sangat penting untuk kita sustain, untuk kita support pembelaan ke atas masjid ini. Yang kedua, beliau menyeru umat Islam supaya terus berkempen dalam media, di dalam saluran apa pun, dalam bentuk ucapan-ucapan, dalam bentuk tulisan-tulisan, dalam bentuk khutbah dan apa saja saluran patut digunakan untuk semarakkan, untuk
menyebarluaskan maklumat apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa. Ini sangat penting, ya, supaya kesedaran umat itu sentiasa berputih, kasihnya kepada Masjid Al-Aqsa itu sentiasa marak, ya. Dengan hasrat, kita sama-sama akan membebaskan masjid ini pada suatu waktu. Ini bukan angan-angan kosong. Sebab Israel pada hari ini berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Ini pesan Khalid Mish'al yang ketiga. Sokonglah BDS, Boycott, Divestment and Sanction. Alhamdulillah pada 29 November yang lepas, kita telah pun melancarkan BDS Malaysia. Sebelum ini memang kita telah lancarkan program-program boycott ini pada tahun 2007. Pada tahun 2009, serangan besar-besaran yang pertama ke atas Gaza, maka lahirlah satu coalition, satu koalisi yang dinamakan Complete Malaysia. Sekarang ini dinamakan sebagai Viva Palestina Malaysia, yang terdiri daripada lebih 50 civil society dan NGO, yang mana kita telah sepakat untuk melancarkan program boycott ke atas produk-produk yang terpilih. 29 November kita telah telah mengisytiharkan kelahiran BDS Malaysia, Boycott, Divestment, Sanction. Sebab BDS ini adalah inisiatif antarabangsa. Maka ada BDS Amerika, ada BDS Britain, ada BDS di seluruh dunia, dan Malaysia sekarang ini adalah menjadi ahli bersekutu kepada BDS antarabangsa yang berpengkalan di UK. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak jelaskan dekat sini, Israel sangat tertekan dengan pelancaran kempen boikot, terutama sekali di benua Eropah. Hasil daripada desakan rakyat di negara-negara Eropah, maka Parlimen EU, Parlimen Kesatuan Eropah, telah meluluskan suatu ketetapan, iaitu mana-mana barangan yang diimport daripada Israel mesti diletakkan label Made in Israel, supaya rakyat Eropah yang ingin memboikot produk Israel punya pilihan untuk avoid ataupun mengelak daripada membeli barangan dan juga perkhidmatan daripada Israel. Ini sedang berlaku. Disebabkan oleh ini, Israel mengalami penyusutan nilai import daripada Eropah sebanyak 25 bilion US dollar. Dan hasil daripada tindakan ini, Israel telah membentuk satu kementerian khusus. Kementerian itu adalah kementerian yang khusus menangani isu boikot. Dia bukan satu unit yang dibentuk di bawah Kementerian Kewangan, tidak. Satu kementerian khusus with a dedicated minister untuk menangani isu boikot. Itu menunjukkan betapa parah dan seriusnya kesan boikot. Dan Presiden Barack Obama US juga baru-baru ini telah membuat satu kenyataan akan prosecute ataupun akan berusaha untuk menjadikan kempen boikot Israel sebagai satu kesalahan undang-undang. Sampai ke tahap itu. Dan berarti kata yang lain, kita dekat Malaysia ni apabila kita lancarkan boikot, kita telah melakukan satu jenayah. Dan bahkan dekat Israel mereka telah pun meluluskan satu undang-undang, sesiapa yang menyeru boikot akan dikenakan tindakan undang-undang dan dianggap telah melakukan satu jenayah. Itulah kesan boikot. Jadi kita berharap inilah antara inisiatif yang boleh kita buat untuk menyokong saudara-saudara kita di Palestin. Dan jangan pandang rendah. InsyaAllah BDS di Malaysia mensasarkan G4S. Selain daripada produk-produk consumer yang kita telah kenal pasti, G4S ini adalah security system yang G4S lah yang membina sistem security dekat Israel. Penjara-penjara Israel semuanya dikendalikan oleh G4S, dan malangnya G4S juga mengendalikan beberapa unit-unit keselamatan dekat sini. Yang itu kita telah kenal pasti dan telah pun mendapat nasihat daripada BDS antarabangsa untuk mula mensasarkan syarikat-syarikat yang komplisit ataupun bersekongkol dengan Israel, membantu segala macam. Ada beberapa produk lagi, tapi
projek BDS ini kita akan lakukan secara berstrategi, ya, tidak secara secara melulu begitu. Dia ada strateginya, akan dibincangkan dan akan dilaksanakan dengan penuh hikmah, ya. Baik, ini gambar-gambar sekitar pertemuan. Alhamdulillah, beliau telah berpesan supaya kita terus menyokong intifada, kerana ini adalah merupakan satu popular uprising, ya. Semua, kalau kita tengok timeline garis masa perjuangan pembebasan Palestin sejak daripada tahun 1948 sehingga sekarang, ianya diwarnai ataupun digerakkan oleh military uprising, kebangkitan bersenjata. Tetapi intifada adalah popular uprising, kebangkitan rakyat. Biasanya apabila kebangkitan itu melibatkan rakyat, maka ianya amat sukar untuk dibendung. Dan kesan daripada kebangkitan rakyat ini jauh lebih besar, kerana itu ianya sangat ditakuti oleh Israel. Mereka boleh saja berhadapan dengan kebangkitan ketenteraan, military uprising, kerana mereka mempunyai senjata yang serba canggih, ya. They have the most sophisticated weapon in their arsenal. No problem, they can deal with military uprising anytime. Tetapi apabila ia melibatkan popular uprising, yang pertamanya untuk membangkitkan kebangkitan rakyat ini payah. Tetapi sekali dia bangkit, maka ianya akan mempunyai dinamikanya tersendiri, ya, yang kadang-kadang mencetuskan satu natijah yang tidak dapat ditangani oleh pihak musuh. Sebab itu John Kerry, Secretary of State US, hadir ke Timur Tengah untuk berunding dengan Mahmud Abbas. Tujuannya tak lain dan tak bukan ialah bagaimana untuk mengakhir atau menamatkan intifada. Dan begitu juga beberapa negara Arab, ya, yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, yang mendapat beberapa manfaat ekonomi daripada Israel, juga berusaha untuk memberikan kesan-kesan negatif kepada intifada. Mereka berhasrat untuk menghentikannya. Tetapi Khalid Mish'al telah memberikan keyakinan ini kepada kami. Kesan daripada pertemuan dan perbincangan is a big zero. Dia kata berarti tidak langsung menjejaskan kebangkitan yang sedang rancak berlaku pada hari. Jadi itulah serba sedikitnya pesanan, ya, yang maknanya diminta untuk kita berikan sokongan yang tidak berbelah bagi. Marilah kita terus mendoakan kejayaan mereka, kita bercakap tentangnya, kita berkempen tentang apa yang berlaku, kerana ini adalah perjuangan kita juga, ya. Kali ini semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berumur 30 tahun ke bawah, ya, telah terlibat di dalam operasi stabbing. Stabbing ini maksudnya mereka menggunakan pisau. Kenapa mereka menggunakan pisau? Kerana senjata memang tidak dibenarkan. Mereka tidak mempunyai sebarang senjata. Senjata tidak dibenarkan langsung masuk ke Baitul Maqdis. So they are helpless. Helpless dari segi mereka tidak memiliki senjata untuk mempertahankan diri mereka. Apa yang kita jangka daripada rakyat Palestin, sedangkan rumah mereka dirobohkan, mereka diusir keluar daripada rumah, hak bermastautin di Baitul Maqdis dibatalkan. Itu yang berlaku. Mereka nak ganti penduduk Palestin di sekitar Masjid Al-Aqsa dengan pendatang-pendatang Yahudi yang dibawa daripada serata Israel. Itu yang sedang berlaku sekarang ini. Maka dalam keadaan sedemikian, the only weapon yang ada pada mereka adalah menggunakan pisau. Operasi stabbing ataupun menikam ini bukan hanya dilakukan oleh pemuda-pemudanya, tetapi juga oleh pemudi-pemudinya, wanita-wanitanya, ya. Dan mereka telah menjadikan insiden stabbing ini untuk memfitnah pelajar-pelajar sekolah. Kita telah lihat beberapa kesnya, pelajar termasuk wanita, pelajar-pelajar sekolah, ya, difitnah, ya. Cuba untuk melakukan operasi stabbing ini,
dengan berteriak yang mengatakan dia mempunyai pisau. Kemudian tentera berkeliling dan menembak pelajar sekolah. Ada beberapa kes. Ada seorang pelajar sekolah berumur 15 tahun dikelilingi oleh lebih daripada 10 polis ataupun tentera Israel, dan mereka melepaskan lebih daripada 10 das tembakan dari jarak dekat. Kanak-kanak sekolah berumur 15 tahun. Lepas tu untuk memfitnah pelajar sekolah ini, mereka letakkan pisau. Inilah modus operandi yang berlaku sekarang ini. Jadi tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan anugerah yang cukup besar kepada rakyat Palestin kerana mereka berada di barisan depan jihad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Inilah amal qawi, inilah amal yang besar yang dituntut daripada kita. Wahai orang yang beriman, sukakah kalau aku beritahu satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Perniagaan yang mendatangkan laba memang kita cari di atas muka bumi ini, tapi ini bukan sebarang keuntungan. Keuntungan ini adalah kita diselamatkan daripada azab api neraka. Apa dia itu? Kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad pada jalannya dengan harta-harta kamu dan jiwa-jiwa kamu. Saudara-saudara kita di Palestin telah menginfakkan batang tubuh mereka, jiwa raga mereka, nyawa mereka. Maka yang dituntut daripada kita adalah untuk menginfakkan harta kita, supaya sokongan kita terus mantap yang berada di belakang mereka, dan sama-sama kita mencapai matlamat kita, insya-Allah. Baik, itu bahagian yang pertama, dan seterusnya saya nak mengambil sedikit masa lagi untuk berkempen tentang apa yang berlaku di Syria. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Palestin, seolah-olah nampak macam tidak terkait. Walhal ianya adalah sebahagian daripada perancangan musuh untuk menggagalkan proses kebangkitan umat. Apa yang berlaku di Syria, kita melihat serangan udara yang dilancarkan oleh Rusia, Perancis dan Britain, yang mana serangan-serangan ini kononnya untuk mensasarkan pengkalan-pengkalan ISIL ataupun ISIS, Daesh, yang kita tahu telah mendatangkan satu fitnah yang cukup besar kepada umat Islam. Kita lihat kezaliman yang dilakukan oleh Bashar Assad kepada rakyat Syria, menyebabkan rakyat Syria tidak punya pilihan. Mereka terpaksa meninggalkan negara Syria. Kalau sebelum ini mereka berlindung di Turki, mereka berlindung di Jordan, tapi keadaan sudah menjadi begitu teruk sehingga laluan-laluan untuk masuk ke negara-negara jiran tertutup. Maka tidak ada pilihan yang lain. Mereka terpaksa menempuh lautan yang bergelora di Laut Mediterranean, sehingga ratusan pelarian Syria yang lemas. Termasuklah kita sendiri melihat imej seorang kanak-kanak yang bernama Aylan Kurdi, yang satu imej yang cukup mengesankan. Jadi hari ini terlihat negara-negara Eropah dibanjiri oleh pelarian Syria. Lihatlah betapa zalimnya Bashar Assad. Mereka fitnah pula pelarian ini dengan peristiwa pengeboman yang berlaku di Paris. Memang sudah jelas, sudah terbukti sebagaimana World Trade Center, peristiwa 9/11. Apa yang berlaku di Paris sebenarnya adalah suatu tragedi yang dirancang untuk memfitnah umat Islam. Kita lihat bagaimana salah seorang penyerang tiba-tiba berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, this is for the Syrian people. Untuk apa? Untuk memfitnah umat Islam. Dan kemudian mereka jadikan insiden ini sebagai alasan untuk menghapuskan kedudukan IS. Kononnya IS yang kita tahu diwujudkan oleh mereka juga sudah terbongkar, sudah tidak dapat ditutup lagi bahawa Israel dan juga kuasa-kuasa besar sebenarnya bertanggungjawab melahirkan satu entiti yang tiba-tiba wujud dan menimbulkan fitnah yang cukup besar di Iraq dan di Syria. Mereka sendiri yang mewujudkannya untuk mencapai matlamat mereka. Apa matlamat mereka? Iaitu untuk mengekalkan keselamatan Israel. Kerana Bashar Assad sudah tergugat dengan mujahidin yang berjuang bagi pihak rakyat di Syria, maka untuk menggagalkan kebangkitan ini mereka wujudkan kumpulan pelampau ini. Kadang orang bertanya,
Kenapa kita tuduh mereka sebagai ejen-ejen Zionis? Sebab yang menyertainya adalah pemuda-pemuda yang ikhlas. Ya betul ikhlas, tapi jahil. Mereka tafsirkan jihad ini dengan kejahilan mereka. Jihad bukan membunuh. Di dalam jihad yang sebenar memang ada yang terbunuh, ada yang membunuh, tetapi bukan dengan sengaja membunuh orang, membunuh tawanan, membunuh mereka-mereka yang tidak bersetuju dengan pendekatan mereka. Jadi they fell into the hands of the Zionists. Dengan peristiwa tragis yang berlaku di Paris, mereka gunakan alasan ini untuk kononnya menyerang kedudukan IS. Tetapi apa yang berlaku? Bukan kedudukan IS yang diserang, mereka serang kedudukan mujahidin yang sebenar. Dan yang menjadi sasaran, yang menjadi mangsa adalah wanita, kanak-kanak dan orang awam. Dan kita melihat sendiri, tujuannya tak lain dan tak bukan ialah untuk melemahkan kebangkitan rakyat, untuk melemahkan resistance mujahidin yang sebenar dan menguatkan kedudukan Bashar Assad. Kedudukan Bashar Assad ini cukup penting untuk dipertahankan. Kerana apa? Kerana Bashar Assad lah yang akan mempertahankan Israel. As simple as that. Kalaulah rejim Bashar Assad ini dapat digantikan dengan pemerintahan berdasarkan demokrasi yang sudah tentu, apa yang berlaku di Gaza akan berulang di Syria, yang juga berulang di Mesir. Sebab itu mereka bertungkus lumus, bersungguh-sungguh untuk memastikan Presiden Morsi digulingkan. Sebab dengan terlantiknya Presiden Morsi sebagai presiden, ianya berarti hayat Israel akan berakhir. Sebab itu mereka bersekongkol, seluruh negara-negara Arab, termasuk Israel dan Amerika, bersekongkol untuk menggulingkan Morsi. Dan sekarang ini mereka berusaha untuk menguatkan Bashar Assad. Mereka sudah ada patah sisi yang akan melaksanakan agenda Israel di Mesir. Dan mereka nak pastikan rejim yang sedia ada terus melindungi Israel, kerana ia merupakan kepentingan strategik nombor satu bagi kuasa-kuasa besar, baik Amerika, baik Rusia. Tuan-tuan, sebenarnya kesan daripada apa yang berlaku di Syria menuntut ni kepada keprihatinan yang cukup besar. Mereka ini adalah saudara-saudara kita yang wajar kita bantu. Bilangan yang terbunuh sudah mencecah 250,000 orang. Bayangkan tu, 250,000, lebih daripada 50,000 adalah kanak-kanak. Mereka sudah dizalimi, ya, sudah menanggung penderitaan sejak tahun 2011, sekarang nak masuk 2016. Mereka diserang dengan bom kimia, mereka diserang dengan bom barrel yang kita lihat sendiri. Kanak-kanak bergelimpangan menggunakan gas sarin dan sebagainya. Ya. Dalam keadaan sedemikian rupa, mereka terpaksa pula berdepan dengan musim dingin yang menggigit. Suhu boleh jatuh sampai tolak 16 darjah. Ya. Kita musim hujan pun kadang-kadang kita sudah merasakan kesejukan. Ini kan pula musim sejuk. Ya. Musim sejuk yang mereka terpaksa hadapi dalam keadaan tidak ada tempat tinggal. Kadang-kadang tidak ada kemah untuk mereka berlindung, apatah lagi pakaian sejuk dan selimut dan sebagainya. Sebab itu kita melancarkan kempen Winter Relief ini. Dan insyaAllah satu misi akan bertolak pada hari Rabu depan, yang dianggotai oleh 7 orang anggota misi yang akan berangkat ke Jordan untuk menyantuni kem-kem pelarian Syria di dalam Jordan. Kita juga menyalurkan bantuan ke Gaza yang juga menghadapi musim sejuk dalam keadaan mereka tidak dapat membina semula rumah-rumah mereka. Construction material memang tidak dibenarkan masuk, sempadan Rafah sudah ditutup. Kalau dulu semasa Morsi menjadi presiden, dan juga even masa Mubarak pun, Maike masa tu di bawah agensinya Al-Syarif, kita sudah masuk dalam tempoh 3 tahun, kita masuk 18 kali. Kita telah melaksanakan 18 misi. Tapi sejak 2 tahun yang lalu, sejak Fatah Al-Sisi mengambil alih, pintu Rafah sudah ditutup rapat. Bahkan mereka telah banjiri terowong-terowong yang digunakan untuk menghantar bekalan makanan dan sebagainya dengan air. Berarti sempadan Rafah sudah tertutup sepenuhnya.
daripada menerima bantuan daripada Mesir. Jadi sekarang ini bantuan terpaksa masuk melalui Israel dengan harga yang cukup tinggi, dengan cukai dan sebagainya. Jadi inilah keadaan yang dihadapi oleh saudara kita. Kita bercakap tentang sekarang, jangka pendek. Kita nak menyelamatkan nyawa. Tadi saya bercakap tentang jangka panjang, membebaskan Masjid Al-Aqsa, membela Baitul Maqdis, mempertahankan tanah suci kita. Tetapi jangka pendeknya kita nak menyelamatkan nyawa. Ribuan nyawa berada dalam keadaan getih, terutama kanak-kanak. Kita akan menyaksikan kematian kanak-kanak semata-mata kerana kesejukan. Tidak ada pakaian, tidak ada tempat berlindung dan sebagainya. Inilah di Iraq contohnya ada 800,000 berpotensi atau terdedah kepada kematian disebabkan oleh kesejukan. Tidak ada alat pemanas, tidak ada tempat berlindung. Apakah kita akan membiarkan mereka menghadapi musim sejuk ini dengan risiko kematian? Bukan sahaja menderita kesejukan, risiko kematian. Di samping itu, tahun lepas bukan saja dilanda oleh musim sejuk, mereka berhadapan pula dengan banjir disebabkan Israel telah menutup telah menutup sistem pembentungan dan membanjiri Gaza dengan najis air pembentungan. Ini yang berlaku, tuan-tuan. 190,000 pelarian Syria berada dalam suasana yang bawah, below freezing point, tolak 18. Ini tak termasuk wind chill factor lagi. Kalau ada angin dan sebagainya. Sometimes we can't help thinking we would prefer to meet our death in Syria than go through this. Bahkan ada yang mengharapkan biarlah mereka mati daripada terpaksa melalui keadaan yang sangat perit ini. Jadi tuan-tuan, inilah gambaran-gambaran yang boleh kita kongsikan. Bantulah Michael melalui agensinya, Air for Syria, Salam Iraq, Rus Turus dan Aqsa Sharif untuk membantu saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut. Di belakang sana ada brosur, ada handouts yang membantu kita untuk menyumbang. Kita ada package A RM100, yang mana dengan package ini kita akan sediakan selimut, baju panas, token dan sarung tangan. Ini untuk batang tubuh ni, mereka yang kita nak bantu. Selimut, baju panas, token, sarung tangan. Kalau kita ada rezeki yang lebih, package B RM500, yang ini kita akan sediakan tilam, pemanas, beg makanan, selimut, di samping baju panas, token, sarung tangan. Ya. Dan tempat-tempat yang kita akan santuni, yang kita akan salurkan bantuan ini adalah Syria, iaitu sebanyak 1,500 orang yang kita telah sasarkan. Di Iraq sebanyak 3,000, di Gaza juga sebanyak 3,000, pelarian Palestin di Lebanon juga sebanyak 3,000, pelarian Syria di Turki itu sekitar 1,500, pelarian Syria di Jordan 1,500 dan pelarian Syria di Lebanon 1,500. Jumlahnya sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah pelarian yang sudah mencecah 10 juta. Sekitar 4 juta berada di luar dan 6 juta berada di dalam negara Syria, displaced person. Apa yang kami dapat bantu ini terlalu kecil bilangan, tetapi dengan bantuan dan sokongan padu daripada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah bilangan ini boleh kita tambah dan tingkatkan lagi supaya lebih ramai yang dapat kita selamatkan. Ingat, keperluan ini ada tamat tempohnya, ya. Musim sejuk akan datang dan akan berakhir. Jadi kita perlu selamatkan mereka dalam tempoh ini. Sebab tu saya kata ini adalah bantuan jangka pendek, segera dan krusial. Kita tidak boleh bertangguh-tangguh lagi. Tapi dalam masa itu kita bercakap tentang bantuan jangka panjang. Bantuan jangka panjang ini adalah kita akan terus sokong perjuangan ini sehingga ke akhirnya, ya. Tuan-tuan, saya cuba untuk menjelaskan apa yang berlaku pada hari ini dalam konteks sejarah. Sila dapatkan, ya. Di belakang ada buku-buku bagaimana
Apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya adalah ulangan kepada apa yang berlaku termasuk di rantau kita. Kedatangan Portugis dan Sepanyol, saya ulas dalam sebuah buku Jejak Risalah di Nusantara jilid 2 baru terbit. Bagaimana sebenarnya apa yang berlaku di rantau Nusantara ini juga berkaitan dengan Timur Tengah. Semua ia tidak pernah dijelaskan kepada kita. Kalau sekarang ini petroleum menjadi komoditinya, dulu rempah ratus, tetapi tujuannya adalah untuk menguasai hegemoni politik Timur Tengah. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis disebut dengan jelas oleh Abu Sudi Al-Luka apabila dia berada di Melaka dan juga di tempat-tempat lain ketika dia melaksanakan program penaklukan dunia Islam pada kurun yang ke-15. Jadi sangat penting untuk kita melihat isu ini sebagai isu umat dan isu yang berkesinambungan, bukannya isu yang terpisah-pisah, bukannya isu dalam konteks negara bangsa, bukan isu konflik yang melibatkan kuasa-kuasa besar semata-mata, tetapi ianya adalah umat ya, yang tidak pernah sunyi berhadapan dengan musuh-musuhnya sejak daripada awal sehinggalah kiamat. Yang penting bagi kita adalah kita memahami dan meletakkan diri kita ini sebagai suatu umat yang tidak akan melihat apa yang berlaku ini sebagai suatu konflik yang terpisah-pisah. Dia adalah sebahagian daripada kita dan kita wajibnya mengambil bahagian yang sewajarnya untuk menjayakan agenda umat ini, membela dan mempertahankan umat ini daripada ancaman yang sedang berlaku pada hari ini. Dan ini yang saya katakan tadi, package RM100, package RM500, sila dapatkan insya-Allah. Dan ada buku yang baru terbit ni, Jejak Risalah di Nusantara, yang menjelaskan bahawa apa yang berlaku dulu tidak ubah dengan apa yang berlaku pada hari ini. Dinamikanya adalah hampir sama. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat kita semarakkan dengan kalau tuan-tuan mempunyai konteks networking dengan syarikat sekolah atau masjid, sila susun program-program untuk kita hadir dan menjelaskan lagi kempen ini, dan juga untuk kita semarakkan Intifadah atau Intifadah yang ketiga yang penting yang saya sebut pada bahagian awal daripada persembahan ini. Ini sedikit montaj macam mana sound jadi. Ada video. Kita akan tutup dengan video clipping ni. Tapi saya rasa mesejnya jelas. Sekarang ni tinggal lagi untuk kita bertindak. Dan yakinlah walaupun kita menghadapi masalah ekonomi yang parah dengan kejatuhan nilai ringgit, masalah-masalah lain yang kita semua sedia maklum, kenaikan tambang dan sebagainya, insya-Allah tidak akan miskin orang yang infak. Bahkan kita ada wakil-wakil dekat sini, saudara Nasir Alim dan juga saudara Haidar Anwar yang merupakan amir yang untuk kutipan zakat perlis. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan menyalurkan zakat melalui wakil-wakil ini, mengikut saluran zakat perlis, 50% daripada wang zakat tadi akan dikembalikan, dan tuan-tuan boleh decide untuk
tujuan apa zakat yang 50% tadi dikembalikan tu. Mungkin boleh digunakan untuk tujuan sumbangan kepada projek ini. Dan apabila ianya dalam bentuk zakat, kita sama sekali tidak akan mengambil satu sen pun untuk belanja pengurusan, ya. MyCare sebagai sebuah pertubuhan profesional, memang kita ambil belanja pengurusan dan kita minimalkan pada kurang daripada 10% setakat ini, ya. 7%, 5% setiap kali di audit, kita punya operational cost adalah tidak melebihi 7%, alhamdulillah. Tapi kalau ianya merupakan wang zakat, setiap sen daripadanya akan kita salurkan, kita tidak mengambil sebarang bahagian untuk operation, ya. Jadi sila hubungi saudara Nasir Alif dan juga saudara Hairi Anwar sekiranya tuan-tuan berhajat, ya, untuk menyalurkan sumbangan ini melalui peruntukan zakat. Sekian, terima kasih kerana memberikan perhatian dan juga mengikuti kempen ini dengan sabar sehingga akhirnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.